Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan-puan semua yang menyaksikan rakaman video saya ini, hari ini saya nak bercerita ataupun nak bercakap berkaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga poligami, terutamanya dalam rumah tangga poligami harmoni. Kenapa saya ingin membangkitkan ataupun membawa tajuk kebahagiaan dalam rumah tangga poligami ini? Sebab saya dapati di luar sana wujudnya pemikiran yang agak kritikal terhadap faktor-faktor kebahagiaan berpoligami. Mungkin apa yang dimaksudkan oleh mereka yang di luar sana tentang kebahagiaan itu, mungkin mereka melihat dari sudut asalkan dia boleh berbahagia bersama suaminya. Maksudnya contoh yang saya maksudkan adalah contoh jika dia berpoligami dan dia hanya bahagia bersama suaminya sahaja, tanpa dia menghiraukan sangat tentang kebahagiaan ataupun hubungan antara beliau dengan madunya contohnya. Ataupun jika dari pihak suami dia hanya memikirkan tentang kebahagiaan dia antara isteri A dengan isteri B, tanpa dia mahu mengambil kira kebahagiaan dia bersama A dan B bersekali. Itu mungkin definisi kebahagiaan bagi orang yang rasa bila dia berpoligami. Sebab dia merasakan poligami ini suatu hak, boleh dilaksanakan asalkan maksudnya ada persetujuan bersama. Jadi tanpa mengambil kira soal menyantuni dan sebagainya itu, jadi mereka merasakan bahawa mereka memberi definisi kebahagiaan tu mungkin begitu. Sebab saya yakin tak ramai orang yang ingin melihat isu kebahagiaan berpoligami ini sebagai suatu unit keluarga. Maksudnya jika suami payungnya, di bawahnya adalah isteri-isteri yang juga saling bekerjasama, saling berkomunikasi, beraktiviti bersekali, mempunyai tautan jiwa antara satu sama lain. Tak ramai yang berani nak memikirkan poligami sampai ke arah itu. Itu maksud saya. Jadi jika itulah definisi kebahagiaan, jika kita merasakan kita bahagia bersama suami kita, sedangkan kita tidak ada hirau langsung apa sebenarnya yang jadi antara suami kita dengan pihak isteri yang lagi satu, saya rasa definisi kebahagiaan itu kurang tepat dalam konteks poligami. Dia hanya sesuai, anggaplah sebenarnya rumah tangga yang dilalui itu adalah monogami sahaja, bukan poligami. Kalau kita rasa kita bahagia dengan suami kita, kan, tapi apa jadi suami dengan madu kita itu, kita tak nak ambil pusing, lantaklah, kan. Apa nak jadi pun jadilah, aku tak nak campur. Janji aku bahagia dengan suami aku. Kalau inilah definisi kebahagiaan yang kita nak pegang, saya rasa lebih baik kita bermonogami sahajalah, ya. Tak perlulah kita nak gembar-gemburkan yang kita tu berpoligami. Sebab bukan itulah maksud syariat yang ditunjukkan melalui sirah Rasul, yang mana berlakunya pergaulan antara isteri-isteri Rasulullah SAW itu sendiri.
Walaupun saya tidak nafikan dalam pergaulan sesama isteri, dalam hubungan sosial, bermuasyarah sesama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri pun ada unsur-unsur ketegangan, unsur-unsur cemburu, prasangka dan sebagainya. Tapi jangan kita lupa, di sebalik semua perkara tadi, mereka juga saling bekerjasama, bantu-membantu dan sebagainya. Mereka hidup sebagai institusi keluarga, dan ada hubungan adik kakak dan sebagainya itu. Jadi kenapa bagi setengah orang suka membangkitkan isu kebahagiaan berpoligami ini sebagai suatu perkara yang nak dicanangkan, seolah-olah kalau hingga orang membawa ke arah begini. Maksud saya begini, nak kahwin senyap ke tak senyap ke, itu tak penting. Dia nak bawa itu tidak penting. Yang penting adalah suami itu berlaku adil. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat statement yang sebegini, kahwin senyap ke, kahwin tak senyap ke, tak penting. Yang penting suami berlaku adil. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak tak di mana percanggahan awalnya. Kita jangan pergi lebih dalam lagi. Kita pergi secara dasarnya dahulu. Nak kahwin senyap tak apa, janji suami berlaku adil. Jika dah kahwin senyap, di mana berlaku adilnya suami itu? Cuba kita fikir balik, tenung dalam-dalam, dengan hati yang tenang, dengan rasional. Di mana adilnya jika perkahwinan itu dimulai dengan senyap, dengan menginaya? Sedangkan Quran dalam surah An-Nisa ayat 3 itu jelas, untuk kamu tidak berbuat inaya. Jika kamu takut, maka satu cukup bagi kamu, supaya kamu tidak berbuat inaya. Kenapa dalam hal ini kita tidak mahu mengambil hujah agama? Kenapa dalam hal ini kita menggunakan rasional kita sahaja? Dalam Quran jelas, apabila kita ada ketakutan, dia membawa kepada penginayaan. Itu maksud ayat An-Nisa ayat 3 itu. Itu jelas. Jadi kenapa kita masih mahu langgar lagi etika yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu? Dia menjelaskan, jika kita takut, senyap ni elemen takut lah. Apa lagi yang kita nak boleh sifatkan kalau kita buat senyap-senyap ni? Ada ke definisi lain bila kita buat senyap-senyap ni? Dia bukan jatuh dalam kategori takut. Kalau ada, sila kemukakan kepada saya nak dengar. Saya nak dengar sangat orang yang kata senyap ni bukan takut, mengambil hatilah konon, kan, bijaksana, kan, nanti dah kahwin bagi tahulah. Saya tak nafikan ada yang orang yang nikah senyap, kemudian lepas dah kahwin bagi tahu, lepas tu dia bahagia. Saya tak nafikan, memanglah ada. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh ke bagi tahu, berani ke cakap dengan saya bahawa golongan yang sebegitu ramai, maksudnya tipu isteri, senyap-senyap, lepas itu dia maklum, lepas itu dia bahagia. Ramai tak jumlah ni? Kalau kita nak ratio kan, agak-agak berapa? Maksudnya kalau contoh daripada 10 ada 3 ataupun 4 orang contohnya yang boleh berbahagia begitu akhirnya. Kalau itu ratio je, saya boleh terima, mungkin ada kebenarannya.
tetapi rasionya tidak sampai ke tahap itu. I'm talking about satu ratio mungkin 400, 500 macam tu. Sebab sangat susah kita nak dengar orang yang berbahagia dalam poligaminya, dan bahagia itu mesti menepati definisi dia, seorang suami itu bahagia bersama isteri-isterinya dan isteri-isterinya saling bahagia antara satu sama lain dan membahagiakan suami masing-masing. Kita nak dengar fenomena itu ataupun keadaan itu sangat payah dan sangat jarang kita boleh dapat. Saya memang ada jumpalah orang yang begitu, tetapi jaranglah kita nak dapat. Jadi apa perlunya kita nak bercakap tentang benda yang jarang berlaku? Kenapa kita tidak mahu bercakap pada perkara yang memang terang-terang itulah benda yang berlaku? Kenapa kita nak mengambil satu contoh yang saya istilahkan far end, maksudnya yang paling ujung sekali tu, satu dua kelompok tu, tapi yang bersepah majoriti ni kenapa kita tak nak sentuh? Ini sesuatu perkara yang kita kena fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah perkara yang saya bawa apabila saya katakan harus berlaku mesti berani berterus terang, mesti bijaksana dalam menyantuni, supaya berlaku satu perkahwinan yang tertib, yang tak ada hengki-pengki. Tak perlu silat sana, silat sini, cilok sana, cilok sini. Tak perlu. Kita berbicara soal itu. Jika soal itu lepas, ya, kita berjaya laksanakannya, dan jika ada masalah lagi rumah tangga orang yang melaluinya itu bukan soal dia dah menipu bini dan sebagainya. Itu dah soal lain. Memang tidak ada jaminan terhadap kebahagiaan rumah tangga ni walau apa sekalipun. Itu nyatalah. Para sahabat pun memang berpisah. Hatta Rasulullah sendiri pun berpisah dengan umrah salah seorang daripada isterinya. Dipulangkannya kembali. Tapi Rasulullah SAW tidak melalui jalan menipu isteri, membelakangi isteri. Dia tidak melalui jalan itu. Itu sebab bila saya cakap, saya bercakap tentang poligami dari sudut maqasid syariah. Tuan-tuan dan puan-puan yang tegar untuk nak ribat, nak bangkang saya ni, tuan-tuan pandang dari sudut apa? Sudut hukum kan? Pendekatan hukum. Saya dah pernah nyatakan, pendekatan hukum ni tuan-tuan hanya berfikir nak lulus je. Jika dalam peperiksaan itu tuan-tuan hanya fikir sekadar nak dapat 40 markah, aku dapat 40 cukup lah, jadi lega lah. Tuan-tuan tak nak berfikir ke arah kecemerlangan. Kecemerlangan harus dilihat melalui maksud syariat. Itu maksudnya. Saya dah tak larat nak ulang dah perkara ini. Dah banyak kali dah saya sentuh. Saya rasa jelas apa itu maksud syariat. Dia tak perlu dibincangkan secara akademik sangat. Terma itu saja sudah pun boleh kita faham. Logic thinking bagi sesiapa pun, tahap mana pemikiran dia pun dia boleh faham apa yang dimaksudkan sebagai maksud syariat. Allah turunkan satu perkara, satu jalan melalui wahyunya, akhirnya diterjemahkan oleh Rasulullah melalui perbuatannya. Tugas kita baca apa maksud sebenar tindakan Rasulullah itu.
Itu maksud syariat. Tujuannya nak membawa kebaikan. Tapi oleh kerana masyarakat ini kompleks, timbullah isu boleh tak boleh. Jadi para ulama kena membahaskan tahap apakah minimum, bottom line yang mesti berlaku dalam satu-satu syariat itu. Jadi itu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan fokuskan sebenarnya. Nak fikir bagaimana boleh lepas je. Jadi boleh seorang suami itu boleh berkahwin tanpa pengetahuan isterinya. Jadi kita pun kahwin, kita pun laksanalah benda yang minimum itu. Lepas tu ada kita nak fikir bagaimana kita nak mencapai kecemerlangan itu. Kalau di peringkat awal kita dah buat kesilapan, kita hanya study untuk nak dapat lulus je, macam mana kita nak dapat kecemerlangan itu? Ini maksudnya tuan-tuan dan puan-puan nak kena faham, ya. Jadi bagi yang membangkang apa yang saya bawa ini, anda kena faham, anda bercerita tentang perkara yang bottom line. Saya bercerita benda yang mengarah kecemerlangan. Tapi saya akui, soal akhirnya dia bahagia ataupun tidak bahagia berpoligami itu memang nyata. Masalah dalam rumah tangga boleh berlaku di mana-mana sahaja. Apa sebab sekalipun, itu biasa. Tetapi bukanlah perkara itu disebabkan perkara yang kita langgar di peringkat awal, perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan untuk kita mendapatkan kecemerlangan itu. Jadi saya harap jelas, terang tentang isu ini. Janganlah kita cuba menegakkan benang yang basah. Kita nak mempertahankan kita punya mungkin situasi kita lah agaknya. Kadang-kadang orang bercakap ni kerana situasi dia. Mungkin orang pun boleh bercakap, saya bercakap ni kerana saya dapat begitu, jadi khusus untuk saya. Tetapi bila saya terjemahkan, bila saya mula bawa perkara ini ke medannya, dan saya dapati ramai yang boleh mempraktikkannya begitu, mengikut susu galur yang begitu, bermaksud dia bukan hanya untuk saya seorang. Kalau saya saja yang boleh buat perkara ini, ialah memang untuk saya seorang. Tapi kalau ada sekelompok, ada golongan yang boleh melaksanakannya, dan di dalam circle saya ini ramai sebenarnya yang mampu melaksanakan perkara tersebut, antara dia nak dengan dia tak nak sahaja, antara dia nak memaafkan diri sendiri ataupun tidak memaafkan diri sendiri, antara dia nak beralasan atau tak nak bagi alasan, itu saja sebenarnya. Soal kita tak tahu, kita tak pandai, kita kata kita bukan dalam golongan itu, kita belajar daripada orang yang tahu, berkawan dengan orang yang tahu. Bukannya mempertahankan ini rezeki masing-masing, bukannya menggunakan hujah kita tak sama, nasib kita tak sama. Kalau itulah pegangan semua orang dalam dunia ini, tak ada orang yang berjaya. Kalau setiap orang dalam dunia ini berpegang kepada prinsip nasib orang masing-masing, tak ada orang yang berjaya, tuan-tuan. Sebab orang yang berjaya itu sah, dia melalui satu struggle sebelum dia berjaya. Kalau saya pun dilihat sebagai berjaya lah kononnya dalam saya melaksanakan poligami sekarang, sehingga ada hubungan antara isteri-isteri, adakah saya orang yang tidak melalui struggle? Struggle saya Tuhan saja yang tahu. Hanya Allah yang tahu betapa
peritnya saya nak bertahan dengan sikap saya itu. Kalau saya geluk, akhirnya tak tahan melihat orang lain dah berlumba-lumba pergi ke arah poligami. Kalau saya pun nak ikut dia orang, habislah pada masa itu. Tak ada apa yang tuan-tuan tengok sekarang ni, tak ada. Takkan dapat. Saya akan tergolong di kalangan orang yang memang sentiasa menipu isterinya kan, sentiasa fikir apa hari ni aku nak bagi alasan supaya aku lepas nak bersama dengan isteri yang baru kan. Apa pula alasan kepada isteri baru supaya aku boleh lama sikit dengan isteri yang isteri tua. Yang banyak orang gunakan istilah itu, walaupun saya tak suka guna istilah itu. Saya akan masuk dalam golongan itu. Tapi kerana sikap bertahan saya tu, menahan diri yang sekuat mungkin supaya jangan terikut dengan rentak orang majoriti, akhirnya lah Allah izinkan dan takdirkan sedikit kebahagiaan yang saya lalui ini. Tapi saya tak sunyi daripada masalah rumah tangga, tak sunyi. Dan saya pun bukanlah kalangan orang yang mesti confirm takkan bercerai contohnya. Tak. Anything can happen. Tapi saya bebas daripada unsur-unsur penipuan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang paling penting. Jadi jangan twist, ya, jangan twist demi nak mengiyakan masalah peribadi sendiri. Ini maksud saya. Saya tidak tahu kalau apa yang saya cakap ini menyinggung ramai orang. Saya niatkan setiap percakapan dan tulisan itu untuk memperbetulkan keadaan, untuk menghadirkan satu minda yang baru, yang berganjak, yang mungkin nampak, oh aku dah tersilap perkara ini, jadi aku ingin membuat pembetulan. Jadi ada anjakan paradigma. Itu niat saya di dalam bercakap ataupun menulis. Andai kata-kata ataupun tulisan saya itu menyinggung mana-mana pihak, saya tak mampu buat apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kebenaran saya tak boleh diamkan. Saya tak boleh diamkan. Saya bercakap dari sudut maksud syariat dan saya penuh dengan sandaran. Anda bercakap apa sandarannya? Jadi cukup dulu setakat itu. Mudah-mudahan apa yang baik itu dapat diterima pakai. Yang dirasakan tidak sesuai daripada apa yang keluar daripada mulut saya itu, abaikanlah. Belajarlah menjadi insan yang mampu menilai, bukan terkesan dengan tingkah laku seseorang. Mana yang baik kita ambil, mana yang kita rasa dia ni mengarut, lalut, tinggalkan sahaja. Jangan kita pergi condemn pula. Itu tidak menjadikan kita insan yang lebih baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Cukup itu dahulu saya ucapkan. Moga Allah merahmati kita semua dalam membuat amal kebaikan. Mudah-mudahan kita sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.